Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kita paparkan sekarang laporan identiti suspek yang menyerang Balai Polis Ulu Tiram yang telah menyebabkan 2 orang polis maut dalam serangan tersebut. Sebelum kita dedahkan identiti dan dalang serangan maut tersebut, kita bacakan dulu apa yang berlaku dalam serangan tersebut. 2 polis maut dalam serangan di Balai Polis Ulu Tiram. 2 anggota polis disahkan maut manakala seorang cedera dalam insiden serangan di Balai Polis Ulu Tiram, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar yang mengesahkan perkara itu berkata, insiden pada 2.45 pagi tadi itu melibatkan suspek yang bertopeng, bersenjata pistol dan parang. Suspek bagaimanapun turut dilaporkan mati ditembak di lokasi kejadian. Susulan itu, polis merampas sepucuk pistol Walther P99 dan selaras HK MP5 daripada suspek. Bagaimanapun, maklumat selanjutnya diumumkan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin yang dijangka tiba di lokasi tersebut pagi tadi. Jenazah 2 anggota dan seorang yang maut serta anggota yang cedera dibawa ke Hospital Sultan Ismail di sini untuk perawatan bedah siasat. Saudara-saudara sekalian, berapa komen daripada netizen tentang isu ini? Mereka kata, kita berharap polis dapat melaksanakan tindakan yang lebih tegas. Ini suspek serangan tersebut. Akhirnya diumumkan. Suspek serang Balai Polis Ulu Tiram ialah ahli Jemaah Islamiyah. Suspek yang menyerang Balai Polis Ulu Tiram, Johor awal pagi tadi disahkan anggota kumpulan pengganas Jemaah Islamiyah, kata Ketua Polis Negara Razaruddin Husin. Dalam sidang media selepas meninjau lokasi kejadian, Razaruddin berkata, seramai 5 individu yang juga ahli keluarga suspek berusia antara 19 hingga 62 tahun ditahan untuk membantu siasatan. Katanya, suspek yang berusia 22 tahun yang juga anak kepada anggota JI masuk ke belakang balai polis dan menyerang 2 anggota dalam kejadian tembak-menembak pada pukul 2.45 pagi. Suspek dan seorang anggota terkorban dalam kejadian itu. Sementara seorang lagi cedera parah selepas terkena tembakan di perut dan lengan turut meninggal dunia, katanya. Polis kemudian merampas pistol Walther P99 dan selaras HK MP5 daripada suspek. Beliau berkata sebelum kejadian 2 remaja lelaki dan perempuan masing-masing berusia 22 tahun dan 21 tahun hadir pada 2.30 pagi untuk mendapat nasihat mengenai kes mereka dicabul 2 tahun lalu. Masa nak buat laporan, suspek terus masuk ke tempat parking di belakang balai dan apabila anggota pergi melihat ke belakang, anggota kita telah pun ditetak dengan parang. Jadi kita menahan 2 pengadu ini bagi membantu siasatan. Macam tak logik hadir ke balai awal pagi untuk minta pandangan kes 2 tahun lalu, katanya. Razaruddin berkata hasil serbuan di rumah suspek mendapati kediaman itu banyak ditampal ayat Al-Quran dan kita tahu ini adalah ahli Jemaah Islamiyah. Malah ketika bertempur dengan polis, kita dapati suspek telah melakukan persediaan rapi apabila memakai sil diperbuat daripada zinc, kain dan kertas, katanya. Beliau tidak menolak suspek menyerang balai polis berkenan untuk mendapatkan bekalan senjata daripada polis yang agendanya masih belum diketahui. Razaruddin berkata beliau mengarahkan semua anggota Jemaah Islamiyah di Johor dikenal pasti dan disiasat.
Kalau kita boleh menangkap lebih 20 orang anggota Jemaah Islamiyah ini, mungkin perkara ini dapat selesai, katanya. Dalam pada itu, beliau turut mengarahkan semua balai polis di Johor dipertingkatkan kawalan keselamatan selain menaik taraf pencahayaan di balai yang usang. Kita akan lihat semula keperluan balai kita, pencahayaan CCTV memang tak ada, katanya. Jemaah Islamiyah adalah dalang di sebalik serangan bom di Bali pada tahun 2002 yang mengorbankan lebih 200 orang. Pengeboman menyasarkan Hotel Marriott dan Ritz-Carlton di Jakarta pada tahun 2009. Anggotanya dilaporkan menerima latihan ketenteraan di Afghanistan pada 1990-an dan kumpulan itu didakwa mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, keputusan mahkamah hari ini mengejutkan Sanusi Maknor apabila representasinya untuk mohon batal tuduhan menghasut ditolak. Ramai netizen kata tahniah Sanusi, ramai juga yang menyindir, kata mereka, silakanlah lalui semua proses mahkamah itu dan jangan mohon batal tuduhan pula. Kata mereka, ada juga yang kata berani buat berani tanggung, jangan sudah buat tak nak tanggung pula. Ada juga yang kata jangan sampai sudah cakap baru mohon maaf. Ada yang kata juga cakap dulu baru mohon maaf, cakap dulu baru mohon maaf, fitnah dulu baru mohon maaf, hasut dulu baru mohon maaf. Itulah yang banyak berlaku, kata netizen. Oleh sebab itu, netizen setuju sangat apabila permohonan Sanusi untuk membatalkan tuduhan menghasut ditolak. Jabatan Peguam Negara menolak representasi dikemukakan Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor bagi membatalkan dua tuduhan menghasut dihadapi Menteri Besar Kedah itu. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Muhammad Daud mengesahkan perkembangan itu ketika sebutan kes di Mahkamah Tinggi di sini hari ini. Terdahulu 29 Februari lalu, Muhammad Sanusi mengekalkan pengakuan tidak bersalah di Mahkamah Tinggi atas dua tuduhan menyebut perkataan menghasut berkaitan yang di Pertuan Agong dan Sultan Selangor. Ahli jawatan kuasa PAS pusat itu dituduh melakukan kesalahan berkenan di Simpang 4 Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara Gombak jam 11 malam 11 Julai tahun lalu. Muhammad Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PM merangkap Ketua Jabatan Pilihan Raya PAS didakwa mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Hasutan 1948. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman denda hingga Rm5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Pertuduhan itu dibacakan semula selepas kes itu dipindahkan dari Mahkamah Session Selayang ke Mahkamah Tinggi di sini pada 1 Februari lalu. Saudara-saudara sekalian, ada netizen kata kalau betul Sanusi ini sabit kesalahan dan dihukum denda Rm5.000 atau penjara atau kedua-duanya sekali, mereka kata Sanusi bakal kehilangan jawatan Menteri Besar Kedah. Ini apabila Sanusi katalah dia kalah dalam kes ini dan dipenjarakan. Beliau sudah hilang kelayakan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, kehilangan kerusinya dan seterusnya kehilangan jawatan sebagai Ketua Menteri Kedah, Menteri Besar Kedah. Jadi saudara-saudara sekalian, adakah dengan keputusan hari ini, representasi Sanusi ini yang mohon batal tuduhan menghasut telah ditolak, bakal menjadi mimpi ngeri kepada Sanusi? Adakah ini petanda bahawa Sanusi bakal menghadapi perkara yang paling beliau takuti, yaitu terpaksa dipecat atau terpaksa melepaskan jawatan kerana
didapati mungkin akan dipenjarakan atau didenda lebih Rp5.000 atau Rp2.000 kalau didapati bersalah. Saudara, itulah seperti yang saya katakan sebentar tadi, berani buat, berani tanggung, kata netizen. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan paling menarik sekali yang kita peroleh hari ini. Rupa-rupanya, Syed Saddiq Syed Abdurrahman dedah Azmin pernah nak cantas Mahathir jadi Perdana Menteri pada tahun 2018. Wow, rupa-rupanya ini rahsia paling besar Azmin Ali yang ramai tak tahu. Hari ini baru kita tahu. Mungkinkah ini adalah sebabnya Azmin Ali menjadi pengkhianat kepada Pakatan Harapan kerana niat beliau mau jadi Perdana Menteri tak jadi-jadi. Jadi, adakah ini adalah bukti bahwa Azmin Ali memang mahu kuasa sehingga sanggup keluar daripada Pakatan Harapan, bahkan sebagai timbalan Presiden Parti Bersatu? Bukankah itu satu perkara yang paling menjijikkan, yaitu sanggup keluar menjadi pengkhianat semata-mata mau mengejar sesuatu? Syed Saddiq Syed Abdurrahman dalam bukunya mengatakan, Syed dedah Azmin nak cantas Mahathir jadi Perdana Menteri pada tahun 2018. Syed Saddiq Syed Abdurrahman dalam bukunya Jalan Tegak mendedahkan bahawa terdapat cadangan untuk menjadikan Datuk Seri Mohammed Azmin Ali sebagai Perdana Menteri pada tahun 2018. Menurut Syed Saddiq, cadangan ini telah menyebabkan ketidakselesaan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu adalah pengerusi Pakatan Harapan PH. Saudara-saudara sekalian, dalam buku tersebut, Syed Saddiq menjelaskan bahawa ada pandangan daripada pihak Tun Mahathir Mohamad yang menganggap ini sebagai usaha Azmin untuk membelakangkan beliau. Ketegangan ini menyebabkan sedikit tarik tali antara kedua-dua pemimpin tersebut, di mana masing-masing tidak mahu menjadi yang pertama meminta untuk bertemu. Syed Saddiq yang pada masa itu merupakan pegawai kepada Dr. Mahathir cuba untuk menjadi orang tengah dalam mendamaikan hubungan antara Tun Dr. Mahathir dan Azmin Ali, yang ketika itu adalah Menteri Besar Selangor dan timbalan Presiden PKR. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih berada dalam penjara, menjadikan rundingan untuk calon Perdana Menteri sebagai satu isu yang sangat kritikal. Selepas pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018, Dr. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri ke-7 dan melantik Azmin sebagai Menteri Ekonomi dalam kabinetnya. Namun kerajaan PH hanya bertahan selama 21 bulan sebelum tumbang selepas Dr. Mahathir meletakkan jawatan pada 24 Februari tahun 2020. Pada 30 November tahun 2020, Dr. Mahathir menyatakan bahawa langkah Sheraton yang diatur oleh Azmin bertujuan untuk menghalang PH daripada terus memerintah adalah bukti bahawa Azmin bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Dr. Mahathir juga yakin bahawa Azmin telah lama merancang langkah tersebut kerana ia memerlukan usaha yang besar untuk meyakinkan 9 ahli Parlimen PKR untuk menyertai langkah Sheraton. Buku Jalan Tegak yang ditulis oleh Syed Saddiq mengandungi 368 halaman dan menyertakan gambar-gambar istimewa dari zaman kanak-kanaknya sehingga penglibatannya dalam politik. Buku ini juga menceritakan tentang perjalanan Syed Saddiq daripada menjadi penyokong setia Datuk Seri Najib Razak kepada menjadi orang penting dalam usaha menjatuhkan Perdana Menteri tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.